Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil Karim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ba'. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Surah Al-Insan, 2 ayat di penghujung surah Al-Insan. Yang semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan saf-saf pengurusan dan pentadbiran Surau Nurul Ikhlas. Terlupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada pagi ini dapat bertemu dalam solat kuliah subuh. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, kasih sayangnya serta keredaannya yang berterusan buat kita di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Layu je semua. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menjaga kesihatan kita semua, insya-Allah. Di dalam 2 ayat yang saya bacakan tadi, saya nak fokus pada ayat yang terakhir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami memasukkan hamba-hamba kami yang terpilih sahaja ke dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada pun manusia yang zalim, kami azab dia dengan azab yang pedih lagi, tersiksa mereka di dalamnya. Ini cerita ayat yang Allah bagi tahu kepada kita sekalian bahwasanya rahmat Allah ni Allah pilih nak bagi kepada siapa. Maka kita yang beriman, kita yang berdoa, kita yang rajin solat, kita minta kepada Allah rahmat itu tak henti-henti minta rahmat. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala bila diberikan rahmat kepada kita, kita senantiasa berada di dalam kehidupan yang dipandu arah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke arah jalan yang diredainya. Sebab itu penting rahmat Allah ni, kan? Rahmat Allah ni lah yang boleh kita hadir ke surau ni. Dengan rahmat Allah ni lah yang boleh kita duduk dalam majlis ilmu. Dengan rahmat Allah itulah kita dapat solat tahajud malam tadi. Dengan sebab rahmat Allah itulah kita selesai, kita hidup dalam keadaan sempat sembahyang subuh pada pagi ini. Dan dengan rahmat Allah itu juga di dalam bulan Ramadan akan dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Jadi Ramadan pun tak masuk lagi. Jadi kita doa-doalah mudah-mudahan Allah pilih kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, insya-Allah. Begitulah. Tak ada seorang pun boleh jamin dia boleh masuk dalam bulan Ramadan tahun ni. Ustaz, saya Ramadan tahun ni dah confirm masuk lah. Tak ada. Tapi saya ada azam tu, ada lah dia kata. Cuma masuk tak tahu lagi Ustaz. Gitu. Jadi maknanya
Tak ada seorang pun yang boleh confirm dia masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bagi yang mengharap, doalah. Doa banyak-banyak pada Allah supaya Allah pilih kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian, mudah-mudahan mukadimah tu ada manfaat pada kita sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Bahrul Madhi. Masih lagi berbicara berkenaan dengan Dajjal. Ingat tak? 2 bulan lepas kita cerita tajuk apa? Tajuk apa? 2 bulan lepas bukankah kita cerita tentang alamatud Dajjal? 2 bulan lepas kita cerita alamat Dajjal. Bulan lepas tak sempat namai, tuan-tuan. Ada masalah. Jadi hari ini kita sambung balik, iaitu bab Maja'a Aina Yakhruja Dajjal, iaitu bab yang menceritakan daripada mana Dajjal tu keluar, tuan-tuan. Kita pusing belakang sikit, kita U-turn balik, kita cerita balik, refresh balik apa yang kita cerita pada 2 bulan lepas. Ingat? Tak ingat? 2 bulan lepas kita cerita Dajjal tu mata dia sebelah sepek. Sebelah sepek. Mata yang di sebelah dia tu besarnya seperti mana buah anggur. Macam tu. Sebelah lagi sepek. Kemudian tertulis di dahinya kalimah kaf alif fa ra, hanya dilihat oleh orang yang beriman sahaja. Orang yang tak beriman tak dapat lihat. Bahkan dia tak kenal. Bahkan dia selalu mengikut geng-geng Dajjal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu kita ambil pengetahuan, bahawasanya Dajjal ini ada, cuma tak keluar lagi, tuan-tuan. Itu ustaz tu orang duk buat tu. Itu bukan Dajjal, yang tu pedajjal, tuan-tuan. Itu cerita dah. Kadang-kadang orang tanya kan. Jadi pada hari ini kita masuk daripada mana Dajjal itu keluar. Dajjal itu keluar, kata kitab ni, kitab di hadapan saya ni kitab Bahrul Madhi. Kitab Bahrul Madhi ni cerita daripada hadis Nabi SAW yang dihimpun oleh Syekh Idris Al-Marbawi, yang mengarang kitab ni. Jadi dia kata apa? Masalah bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan dari mana keluar Dajjal itu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, Dajjal itu ada tempat mula zahirnya dikhabarkan oleh Nabi kita, iaitu di negeri Khurasan. Khurasan negeri apa? Khurasan negeri apa, pecik? Iran. Khurasan tu Iran, Khurasan. Jadi dalam keadaan tersebut, maka dari situlah ia datang menjajah bumi ini sampai akhirnya tiba ia ke Baitul Muqaddis. Dia last kali Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ada orang sebut Baitul Muqaddis. Baitul Maqdis tu orang Malaysia sebut. Baitul apa? Baitul Maqdis. Pergi sana Baitul Muqaddis. Jadi lalu mati kena bunuh di sana. Maka khabar Nabi akan mula tempat zahir Dajjal itu ada dalam hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjalu yakhruju min ardil bil masyriqi yuqalu laha Khurasan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu diriwayatkan daripada khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Katanya telah bercerita pada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal Dajjal dan sifatnya, dan dikhabarkan tempat mula keluarnya, iaitu sabdanya, bermula Dajjal itu keluar ia daripada bumi di sebelah timur, dipanggil orang baginya negeri Khurasan. Itu ceritanya. Jadi maknanya di situ tempat dia. Bila tahu tempat dia di situ, tak payah duduk pergi tunggu mana tempat dia, pergi kaji pula tempat dia, rasa-rasanya di sini ni, tunggu pula ke situ. Tak payah, nanti dia mai lah. Jadi tak payah tunggu dan tak payah duduk sibuk sangat. Masalah Khurasan itu di mana? Di mana tahu oleh Nabi SAW. Adakah ia pergi ke sana melihatnya atau mendengar khabarnya? Orang tanya, Nabi pernah pergi ke sana? Siapa ceritakan Nabi ni? Ataupun Nabi duk dengar cerita aja, orang duk cerita macam kita duk dengar cerita ni. So macam mana Nabi tahu di situ tempat turunnya Dajjal di situ? Jawabnya,
Sebenarnya Nabi kita tahukan negeri Khurasan itu, bukan ia ada pergi ke sana melihatnya. Nabi tak pergi pun sana. Ini macam mana Nabi tahu? Adakah Nabi buat-buat tahu? Itu soalan dia. Tapi jawabnya, atau ia mendengar khabarnya, bahkan ia tahu dan dapat memperkatakannya, iaitu dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah punya cerita. Baca ayat Quran. Quran kata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah kata tidaklah Nabi Muhammad itu apabila dia bertutur ataupun dia bercakap ataupun dia berkata-kata, melainkan kesemuanya yang dituturkannya itu adalah datangnya wahyu daripada Allah. Oh, Allah yang sebutnya itu. Maknanya mai daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Dan negeri Khurasan itu ibu negeri bagi Banu Farsi. Mereka iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattaba'u aqwamul hadis. Artinya menurut akan dia oleh segala kaum, seolah-olah muka mereka itu sebagai Parsi yang berlapis belulang, yakni bulat mukanya dan kulitnya tebal rupanya. Cuba tuan-tuan tengok muka-muka orang Parsi. Tuan pergi tengok, rajin nak pergi tengok. Saya pernah sampai di Iran, tuan-tuan. Iran ni saya pernah sampai. Saya duduk 2 minggu di Iran. Ustaz buat apa di Iran? Ustaz jadi Syiah lah? Dah. Kita pergi bertanding pertandingan hafazan Al-Quran di kalangan tentera-tentera Islam, tuan-tuan. Pergi bertanding Al-Quran di sana. Bila bertanding Al-Quran di sana, mereka layan sungguh-sungguh, tuan-tuan. Bagi duit poket. Bagi duit poket ni. Penuh duit poket ni. Tebal ni duit poket. Kaya sungguh. Duduk di hotel, bukan hotel. Dia duduk di penginapan gubernur, tuan-tuan. Penginapan gubernur tu ada bilik-bilik hebat-hebat, cantik-cantik. Semua orang duduk tunggu layan kita. Oh, saya macam syurga lah ni. Waktu tu kapten, tuan-tuan. Kapten, Masya Allah hebat. Jadi dalam keadaan tersebut, yang paling terasa di hati kita ni, bila kita duduk di Iran ni, tuan-tuan. Bila duduk di Iran ni, kita tak terasa indah di hati. Tak terasa. Tak tahu, mungkin Allah cabut, mungkin Allah tarik daripada hati kita ni, mungkin Allah SWT ni tak jadikan bumi itu sebagai bumi barakah. Tak. Kita tak rasa pun. Bahkan bila kita naik kapal terbang, kita tak teringin dah nak pergi sana. Tak ada teringin. Dia tak sama macam kita baru balik daripada umrah. Dia tak sama macam kita baru balik daripada Mesir. Tak sama. Macam kita balik daripada umrah, kita kata apa? Teringin nak pergi lagi ya. Seronok. Dengar imam-imam baca sedap. Masya Allah. Kan? Seronok. Jadi bila dalam keadaan tersebut, kita balik daripada Iran, kita balik daripada Tehran, kita sampai di sini, tuan-tuan. Balik ni, sampai di sini, sampai di Malaysia, kita kata apa? Cepatlah sampai Malaysia ni, aku lemah. Lemah itu main dah. Tak tahu pasal apa. Jadi maknanya, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tempat itu sebagai tempat ada benda-benda yang tak sepatutnya yang ada di dalam hati kita yang nak diisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa macam itulah. Tapi kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi ke negara tersebut, tuan-tuan balik, apa tuan-tuan rasa, silakan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kata Nabi SAW, artinya menurut akan dia segala kaum seolah-olah muka mereka itu sebagai yang berlapis belulang, yakni bulat mukanya dan kulitnya tebal rupanya, serta timbul rupa daging mukanya itu dan tegap tubuh-tubuhnya. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Hurairah dan Siti Aisyah. Katanya lagi bermula ini hadis Hasan. Hadis ni hadis Hasan. Hadis Hasan ni, tuan-tuan, kalau kita berjumpa dengan hadis sahih, pakailah hadis sahih tu. Tetapi kalau tak jumpa hadis sahih tu, pakailah hadis Hasan ni untuk nak beramal ataupun untuk nak berhujah sesama manusia sekiranya ada pendapat yang lebih bagus, tuan-tuan. Begitu. Bab yang kedua iaitu bab fi alamati khurujid dajjal, iaitu yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan segala tanda keluar dajjal. Tanda keluar dajjal ni apa dah? Mari kita tengok. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dajjal mau keluar itu ada beberapa alamat yang telah dikhabarkan dia oleh Nabi SAW pada sahabatnya, kemudian sampai khabar itu kepada kita, sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Muaz bin Jabal ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, al-malhamah al-uzma wa fathul Qustantaniyah wa khurujud dajjal fi 7 ashhur. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia. Dia kata di sini, persediakan baginya peperangan yang besar dan membuka Konstantiniyah dan keluar Dajjal di dalam 7 bulan. Maknanya tengok kiblat kita ni, bukannya kiblat apa, kiblat Kaabah tu betul dah kan. Cuma bab keduniaan kita ni tuan-tuan, bab hal ehwal dunia ni, tolong pandang-pandang sikit tentang Turki tuan-tuan. Turki ni dia akan jadi satu pandu arah ataupun orang panggil apa, nak panggil, nak sebut perkataan yang tepat. Dia jadi apa? Dia jadi satu fokus guideline kita, betul. Guideline kita apabila Turki jadi apa? Tengok pada Turki. Sebab Turki ni tuan-tuan disebut oleh baginda Nabi banyak di dalam hadis-hadisnya. Nak tengok kekuatan tentera Islam, tengok Turki. Nak tengok hebatnya Islam tu, tengok Turki. Kalau Turki jadi merapu, habis semua jadi merapu tuan-tuan. Kalau tengok Turki, tentera Islam yang diisytihar bahawasanya tentera yang paling kuat, tentera yang paling hebat dari sudut dulunya di zaman siapa? Di zaman Muhammad Al-Fatih. Dalam keadaan tersebut, dalam keadaan tenteranya yang begitu hebat, yang diisytihar, tentera yang Islam yang digeruni oleh semua manusia. Baik lawan dan kawan ni tuan-tuan semua gerun sebab kehebatan tentera tersebut. Jadi itu tentera yang dikatakan role model di dalam pembikinan tentera-tentera Islam yang hebat, rujuk kepada Turki tersebut tuan-tuan. Sebab tu Turki ni kita jangan buat main-main tuan-tuan, bahkan ianya perlu kita ambil iktibar. Bahkan dia kata apa juga? Bahkan keluarnya Dajjal itu selama 7 bulan. Berapa lama? 7 bulan dia keluar. Dia keluar 7 bulan ni maksudnya apa? Mari kita tengok perbahasan dia. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada beberapa orang sahabat Nabi, iaitu Sahib bin Jusamah dan Abdullah bin Basar dan Abdullah bin Mas'ud dan Abi Sa'id Al-Khudri. Katanya, masalah peperangan besar dan terbuka Konstantiniyah akan jadi alamat keluar Dajjal. Maka peperangan besar itu ialah satu peperangan yang akan zahir ia pada akhir zaman di antara orang Islam dan kafir. Tuan-tuan, tengok itu lah. Baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah tuan-tuan, saya rasa tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, percubaan untuk nak merampas kuasa daripada Erdogan ni tuan-tuan. Orang nak pergi rampas dia, orang nak pergi bunuh dia, orang nak tangkap dia. Lain kali tak berjaya juga. Berjaya dipatahkan oleh tentera yang menyebelahi kepada Erdogan ni tuan-tuan. Itu pun antara salah satu punca yang boleh kita tengok, yang boleh kita terang mata kita untuk melihat keadaan dunia kita ni. Dia kata apa? Nanti, satu hari nanti akan main satu zaman orang Islam dan orang kafir ni bergaduh besar. Paling besar yang tu lah yang paling besar kali. Dia bukan lawan di Malaysia ni tuan-tuan, bukan lawan di Malaysia ni, tak. Dia lawan seluruh dunia ni tuan-tuan. Seluruh dunia menjadi musuh. Islam lawan dengan orang kafir tuan-tuan. Ini akan berlaku. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW. Sampai jadi bersedaging peperangan ini, hingga jadi kira-kira yang mati di dalam 100 berperang itu tinggal seorang. Maknanya kalau pi 100, mati 99, tinggal seorang. Sampai jadi macam tu. Maknanya ramai yang akan mati. Macam tu ceritanya. Maknanya 99% orang akan meninggal, yang tinggal hanya 1% yang hidup ni tuan-tuan. Perang ni. Dengan kerana keras peperangan itu sampai jadi yang demikian. Dan adalah peperangan ini ialah peperangan orang Islam dengan orang-orang kafir bangsa Turki tuan-tuan. Maksudnya macam tu. Kerana negeri Turki itu akan kembali jadi kafir orang-orangnya. Tu dia tuan-tuan. Maknanya tengok situ lah. Tengok sekarang ni macam mana? Sekarang ni alhamdulillah dah boleh azan balik dah. Dulu tak boleh azan di zaman apa? Kamal Atatürk dia tak boleh azan, dia tak bagi azan. Macam tu tuan. Ada tak kat Malaysia tak boleh azan? Itu tak ada lagi tuan. Dah ada.
Faham cerita ni tuan-tuan. Jadi maknanya dalam keadaan tersebut yang berlaku di Turki ni tuan-tuan, tengok, kena pandang-pandang juga. Jangan dia buat tak tahu. Maka itulah yang diperhantam oleh orang Islam memerangi mereka itu, dengan kerana itu sampai dapat dikalahkan oleh orang Islam akan mereka itu. Maknanya satu hari nanti Islam akan menang. Islam akan menang. Bila orang kafir dia buat rusuhan, dia buat satu benda ni tuan-tuan, bergaduh dengan orang Islam ni, satu hari nanti orang Islam akan menang. Menang mereka itu kemenangan yang besar. Dan dapat negeri Istanbul itu dan diambil kembali oleh orang Islam. Di dalam hal itu keluarlah Dajjal, yakni zahir ia di dunia ini. Waktu itu keluar Dajjal. Maknanya kemuncak nak keluar dia waktu itu. Tengah orang Islam duk bergaduh besar ni dengan orang kafir ni tuan-tuan, tiba-tiba orang Islam menang. Pum, menang. Alhamdulillah. Waktu menang tu main satu geng lagi tuan-tuan. Namanya apa? Dajjal. Baru keluar Dajjal ni. Keluar ke mana? Dia tak keluar ke Turki. Dia keluar ke mana? Iran tuan-tuan. Begitu. Dan jadilah dapat mengambil negeri Istanbul itu alamat bagi hampirnya kiamat. Kata Abu Isa Tirmizi, dan bermula negeri Konstantiniyah itu ialah ibu negeri Rom. Bahkan dikatakan pula dibuka oleh muslimin, yakni diambil oleh orang Islam dengan perang pula pada waktu keluar Dajjal. Dan adalah negeri Konstantiniyah itu masyhur pada kita dengan nama negeri Istanbul. Isketambula tuan-tuan. Itu cerita Piramli. Dia kata apa? Dengan nama negeri Istanbul, iaitu telah dibuka akan dia dengan menang perang orang Islam pada zaman sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka jadilah ruang besar, perang besar pada masa keluar Dajjal itu lain daripada perang zaman sahabat Nabi SAW. Jadi maknanya dalam keadaan tersebut jadi perang besar di zaman tersebut. Dalam keadaan tersebut keluarlah Dajjal ketika itu tuan-tuan. Keluar Dajjal. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW dia pesan kat kita, kalau tak mau kena fitnah Dajjal, kalau tak mau kena pembohongan Dajjal, buatlah persiapan, baca ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi. Baca. Ada yang kata 10 ayat awal, ada yang kata 10 ayat akhir. Saya tak suka macam tu tuan. Saya suka semua terus surah Al-Kahfi tu. Ada setengah masjid tu dia baca 10 lah. Bismillahirrahmanirrahim sampai 10, dia tukar terus sebelah. 10 dia buat. Maknanya tengah tu tak penting. Jadi maknanya bacalah satu surah Kahfi tu. Bagi power sikit. Ni baca awal, baca akhir. Memang betul baca awal, baca akhir tu menghilangkan fitnah terkena kepada kita daripada fitnahnya Dajjal kepada kita. Betul lah. Tetapi kalau baca semua surah Al-Kahfi, Allah akan menerangi kehidupan kita daripada Jumaat ni sampailah Jumaat akan datang. Bahkan Allah ampun dosa kita Jumaat ni sampailah Jumaat akan datang. Begitu keadaannya. Baca surah Kahfi hari apa? Hari Jumaat baca. Baca bila Ustaz? Malam Jumaat ke pagi Jumaat? Malam Jumaat pun boleh, pagi Jumaat pun boleh. Eloknya baca malam Jumaat. Sebab apa? Bimbang besok tu hari Jumaat berlaku kiamat, dah selamatlah kita. Macam tu. Kemudian bab maja'a min fitnatid dajjal. Sikit lagi tuan-tuan. Iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan fitnah Dajjal. Dajjal ni dia buat apa di dunia ni? Mari kita tengok. Dikehendaki dengan fitnah Dajjal itu iaitu haru biru dan kesusahan dan kesesatan ke atas manusia diperbuatnya. Adapun setengah daripada haru biru dan kesusahan orang diambil telah diserunya orang, kemudian tak mau menurut sebagaimana serunya, kemudian apakala berpaling ia daripada orang itu, hiasilah orang itu dengan harta menurutnya dan tinggal orang-orang di dalam kesusahan dan kelaparan. Dan setengah daripada kesesatan itu iaitu seorang yang tak mau menurutnya, maka diumpan orang itu dengan makanan yang banyak di sisinya dan diberinya macam-macam nikmat, serta dijumpakannya dengan ibu bapa yang sudah mati, dan dimasukkannya dalam syurga dan ditunjukkannya neraka. Maka yang sehabis-habis besar balanya iaitu dia mengaku dirinya Tuhan yang boleh menjadikan sesuatu dan boleh menghidupkan dan mematikan dan memberikan nikmat dan memberi seksa dan lain-lainnya lagi. Masya Allah. Maknanya apa? Dia nak buat Dajjal ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan fikir kata itu kuasa dia. Itu bukan kuasa dia.
Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang kedua, tuan-tuan kena faham, boleh jadi bila Dajjal dia cakap macam tu bertepatan dengan kehendak Allah, yang Allah nak jadi macam tu. Dia seolah-olah menyihirkan manusia, seolah-olah macam tu. Dia datang jumpa kita, dia tengok kita sedih. Sedih, nampak? Dia kata sedih lah. Sebab apa sedih? Lapar. Aku ada nasi, hang nak nasi? Nak tapi hang kena mengaku kata aku ni Tuhan hang. Nampak tuan-tuan? Dia sedang memakan akidah kita. Dia sedang memakan iman kita. Kalau iman kita itu rapuh, tuan-tuan. Jadi bila kita yang dalam keadaan lapar dan dahaga ni, tuan, bila dengar tawaran daripada dia ni, kita kata apa? Lebih baik aku makan. So aku mengaku hang Tuhan. Terus jadi kafir, tuan-tuan. Terus jadi kafir serta-merta. Jadi kafir. Sebab itu fitnahnya. Kemudian dia tengok lagi orang sedih. Sedih sebab apa? Dia kata mak baru meninggal. Oh ya ke? Teringin nak jumpa mak? Teringin? Tak apa. Aku boleh datangkan mak kamu kepada kau. Kau berimanlah kepada aku bahawasanya aku inilah Tuhan kepada kau. Dia datangkan mak kita pun kata, mainlah nak mak ni, sayang, lama tak jumpa. Sebiji, tuan-tuan, memang macam mak kita. Hakikatnya Allah yang buat semua tu, tuan-tuan. Bukan dia. Tapi dia buat tu, dia merasai dia segala-galanya. Tetapi tak, Allah, kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepadanya. Allah mengizinkan kepadanya. Maknanya itu tipu dayanya yang boleh dipengaruhi oleh manusia-manusia yang rapuh iman, yang tidak ada bekalan, yang tidak ada kekuatan, yang tidak ada kudrat untuk nak melawan segala da'iyah Dajjal di atas muka bumi Allah SWT ini, tuan-tuan. Maknanya kena buat persiapan lah. Baca surah Al-Kahfi, kan? Duduk dalam majlis ilmu, rajin bertaqarrub dengan Allah, rajin berdoa kepada Allah supaya dihilangkan fitnah Dajjal. Di dalam solat pula, sebelum bagi salam, baca doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ni di dalam doa tu. Doa sewaktu kita nak bagi salam, sebelum bagi salam baca doa tu dulu. Nabi ajar kepada sahabatnya. Ingat tak doa tu? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Baca doa tu. Doa tu doa yang sahih, boleh baca. Apa maksud doa tu, Ustaz? Wahai Allah, hindarkan kami daripada azab kubur, hindarkan kami daripada neraka jahanam, hindarkan kami daripada fitnah waktu hidup dan fitnah waktu mati, hindarkan kami juga daripada pusingan Dajjal yang menipu. Kan cantik tu. Doa lah, insyaAllah boleh. Jadi maknanya Dajjal tu juga dia mampu untuk nak tunjuk kepada manusia syurga dan neraka. Nampak? Dia nak bagi tahu, kata dia power tu, dia kata apa? Aku boleh tunjuk syurga. Hang nak syurga? Ni syurga. Tetapi kena beriman dengan aku bahwasanya akulah Tuhan kepada engkau. Oh, hebat. Jadi maknanya janganlah begitu. Semuanya itu ada dikhabarkan oleh Nabi SAW pada sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabatnya menyampaikan kepada orang yang semasanya, hingga sampai khabar Nabi itu kepada kita. Setengah daripadanya itu ada dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadis Nabi SAW sebagaimana yang tersebut. Lagi akan datang ini dengan panjangnya, iaitu kata Nabi SAW daripada An-Nawas bin Sim'an Al-Kilabi qal zakar Rasulullah SAW ad-Dajjal zata ghadatin fa khaffaza fihi wa rafa'a hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhl. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya An-Nawas bin Sim'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu, katanya telah menyebut Nabi SAW, yakni telah bercerita ia akan segala fitnah Dajjal yang akan zahir pada akhir zaman itu. Bercerita Nabi itu pada satu pagi. Ni tuan-tuan dengar Nabi cerita. Maka direndahkannya padanya dan diangkatkannya. Maksudnya rendah apa ni? Nabi cerita dalam keadaan suara yang rendah. Kadang-kadang Nabi tinggi sikit suara.
direndahkan, yakni dipelhinanya dengan sabdanya. Nabi hina juga kepada Dajjal tersebut. Mata Dajjal itu Nabi kata apa? Sabdanya, mata Dajjal itu buta sebelah dan yang sebelah lagi timbul matanya. Nabi duk cakap kat sahabat dia ni, Nabi kata apa? Hampa nak tahu tak, Dajjal ni mata sebelahnya buta, sebelah lagi mata dia tu timbul. Tuan-tuan jangan duk tengok kawan-kawan kita dalam surau ni, kan? Tengok tak ada dalam ni, tak ada Dajjal, tuan-tuan. Dalam ni tak ada Dajjal. Dan sabda Nabi SAW, sungguh pun Dajjal itu mengaku dirinya Allah, tetapi tiada terbunuhnya melainkan seorang sahaja. Dia kata apa? Walaupun dia mengaku dia Tuhan, tetapi dia tak mampu bunuh orang. Dia tak mampu bunuh orang. Dia tak boleh bunuh orang, tuan-tuan. Nak takut apa? Kok lah dia boleh bunuh kita, dia ambil parang golok apa, tuan-tuan. Dia nak takut kita, nak takat kita kan? Tak boleh. Dia tak buat macam tu, tuan-tuan. Dia tak boleh bunuh kita. So nak takut apa? Dia hanya power dari sudut kata-kata dia saja, tuan-tuan. Itu hebat. Dan sabdanya, sungguh pun Dajjal itu besar penyesatannya, tetapi tiada mengapa kepada orang yang mukmin dan tiada berat menolaknya. Orang mukmin dia relax ya. Walaupun mainlah Dajjal besar mana pun, tuan-tuan, mainlah mata besar mana pun, sepek besar mana pun, kecil mana pun, dia tetap steady ya, tuan-tuan. Maknanya tak termakan dengan dakwah-dakwah yang dibawa oleh Dajjal tersebut. Macam tu. Dan tiada payah membantahinya dan membangkangnya. Orang yang beriman tak payah. Tak payah ni dalam bahasa utara dia kata apa? Tak payah. Maksudnya bukan tak payahnya itu. Maksudnya tiada susah untuk nak membantahinya. Bahkan tidak susah untuk nak membangkangnya. Relax ya. Kerana bukannya ia berupaya membunuh dan tiada berupaya ia mengamuk orang yang tak mau menurutnya. Dia tak mengamuk, tuan. Hang tak nak ikut aku? Tak apa. Aku tak marah pun. Dia tak perungui pun, tuan-tuan. Dia tak panas baran pun. Dia tak amuk pun, tuan-tuan. Dia relax. Tak nak ikut? Tak apa. Jalan. Kena ikut. Kotlah dia paksa kita kena ikut. Hang kena ikut aku. Kalau hang tak ikut aku, aku hantar hang. Tak. Dia tak cakap macam tu, tuan-tuan. Dia relax juga. Dia pun relax juga, tuan-tuan. Maknanya dia malu ke orang. Cakapnya sahaja yang besar dan sombong dan mengaku Tuhan. Dia hanya cakap besar. Dan berkata kuasa ia membuat apa-apa. Adapun diangkatnya, yakni diceritakannya dengan sehabis-habis takut dan gerun orang yang mendengarnya. Nabi cerita ni, tuan-tuan, sampai semua sahabat-sahabat Nabi tadi pakat duk jadi gerun habis. Takut ni, tuan-tuan. Dengan kerana dikhabarkan beberapa tempat yang suku seseorang yang disuruhnya itu berpaling daripadanya menurutnya, maka demikianlah halnya Nabi SAW bercerita itu terkadang bunyi tiada apa-apa rasanya dan mudah sahaja melepaskan daripada fitnah Dajjal itu, dan terkadang bunyi ceritanya itu bukan main-main, penting dan susah bala penyesat Dajjal itu. Diceritakan Nabi, jikalau tidak diikut akan seru Dajjal itu, nescaya habis harta orang disuruhnya itu menurutnya, baik emas, peraknya ataupun makanan padi, beras dan gandum, baik pun hidup-hidupan kerbau, lembu dan kambing dan lain-lainnya. Itulah sabdanya, tidak ada satu Nabi melainkan memberi takut akan kaumnya akan Dajjal itu, dan kami yang mendengar cerita Nabi itu terperasan dan terasa yakin sudah adanya di mana-mana apa ni, pohon kurma macam rasa-rasa sudah dikata Dajjal itu dekat dengan kami. Ni, tuan-tuan. Sahabat ni dengar-dengar Nabi duk cerita ni, tuan-tuan, dia kata kok ada dekat dengan kita ni Dajjal ni. Sahabat pun takut, tuan-tuan. Jadi maknanya kita takkan tak takut. Takut jugalah. Kalau kita panjang umur, kita jumpalah Dajjal tu. Kalau kita tak panjang umur, kita meninggal dunia sebelum datangnya Dajjal dan kiamat, selamatlah kita daripada fitnah Dajjal tersebut. Begitu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, maka kata Nabi SAW, fan sarafna min inda Rasulillah SAW summa raja'na ilaihi fa sarafa zalika fina. Kata Nabi SAW, Nawas bin Sim'an, maka kemudian daripada telah selesai Nabi berceritakan hal Dajjal itu, seperti yang lagi akan datang setengah daripada ceritanya itu, maka berpaling kami daripada sisi Nabi SAW
dan melihat sebagaimana cerita Nabi tadi, dan nanti rasa tiba-tiba Dajjal itu, maka sejujurnya tidak apa ada datang atau zahir perasaan-perasaan kami itu. Kemudian daripada hal yang demikian itu, kembalilah kami pada petangnya itu dengan beramai-ramai kepada Nabi SAW. Masing-masing zahir di mukanya tidak berseri oleh dapat duka cita daripada cerita Nabi pada pagi tadi. Ni tuan-tuan, sahabat Nabi tuan-tuan, bila dia dengar cerita tu, bila habis cerita, balik nak jumpa balik dengan Nabi, semua muka masam, takut semua. Tak ada berseri-seri dah muka. Sampai macam tu respon daripada sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in tu. Masing-masing zahir di mukanya tidak berseri oleh dapat duka cita daripada cerita Nabi pada pagi tadi. Bila sampai kami di hadapannya, lalu dikatakan rupa masing-masing kami itu di dalam kedugaan. Bila dilihatnya kami yang demikian itu, ia pun lalu bersabda. Nabi SAW pun bersabda. Nabi kata apa kat mereka bila tengok muka macam tu? Kita sambung bulan depan. Kita sambung bulan depan. Boleh? Sikit lagi. Kena sikit lagi. Sikit lagi bagi habis ni. Bila Nabi tengok keadaan mereka macam tu, Nabi kata apa? Masya'nakum. Qulna ya Rasulullah zakarta dajjal ghadata. فَخَفَضْتَ فِيهِ وَرَفَعْتَ حَتَّى ظَنَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ. Nabi kata, maka sabdanya, apa macam sekalian kamu ini? Nabi kata apa? Apa sal muka ni? Apa keher muka macam ni? Dia tengok muka sahabat-sahabat dia, muka duka cita dia semua, muka masam semua. Nabi kata apa? Apa hal? Awak ni muka macam ni semua ni, mengantuk sangat ke? Mengantuk tu pagi ni kan, bukan cerita saja tu. Aku lihat sekalian kamu masing-masingnya tidak berseri muka. Apakah sekalian kamu duka cita kan? Kata An-Nawas, kata kami, ya Rasulullah, telah Tuan hamba sebutkan fitnah Dajjal itu pagi tadi, dan Tuan hamba macam-macamkan ceritanya. Maka terkadang Tuan hamba senangkan dan mudahkan bunyi pelepas sesatnya, dan terkadang Tuan hamba angkatkan dan besarkan dan pentingkan hal penyesatan itu daripada Dajjal, dan sukar melepaskan balanya itu hingga kami sangkakan Dajjal itu sudah ada dalam mana-mana kebun pohon-pohon kurma di negeri Madinah Al-Munawwarah ini. Kami rasa macam dia dah ada di Madinah ni. Maka betapa kami masing-masing tiada berduka cita dan tiada murah muka apabila didengar oleh Nabi SAW perkataan sahabatnya yang demikian itu. Ia pun memberi suka dan membolehkan memulihkan hati sahabatnya itu dengan kata Nabi SAW. Nabi kata, sabda Nabi SAW, bermula lain daripada Dajjal itu lebih takut bagiku atas sekalian kamu. Maknanya Dajjal pun takut ke aku. So janganlah takut. Aku kan ada. Lebih kurang macam itulah bahasanya ya. Maka Nabi kata apa? Dajjal tu takut ke aku. So hampa ni duduk dekat dengan aku. So nanti kalau Dajjal mai, Dajjal tengok aku, dia takut dengan aku. So jangan takut, dia kata. Macam tu. Maknanya tak payah takutlah. Dajjal tu dia sangat-sangat takut dengan aku. Sebab dia guna bahasa Arab ni, dia kata apa? Ghairud dajjali akhwafu. Akhwaf ni maksudnya apa? Sangat takut. Akhwaf ni maksudnya apa? Sangat takut. Nabi kata, Dajjal ni dia sangat takut dekat aku. So hampa yang ada dekat aku ni tengah takut ni, jangan takut, dia kata. Sebab Dajjal tu sangat takut dekat aku. Kalau takut biasa tak apa, ni sangat-sangat takut. So jangan risaulah. Okay, dia kata apa? Don't worry, be happy, dia kata. Lebih kurang macam tu. Jadi maknanya itu yang diceritakan kepada Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kisah yang selepas ni tuan-tuan, Dajjal itu tidak ditakuti umat, tidak ditakuti amat oleh Nabi ke atas umatnya. Sesungguhnya yang tu kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada faedah di atas apa yang kita ceritakan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita daripada segala fitnah Dajjal
kepada kita sekalian, insya-Allah. Allah Taala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit, bahkan dikurniakan kepada kami keredaan-Mu, kasih sayang-Mu dan keampunan-Mu yang berterusan buat kami di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada segala fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kami dapat menyelamatkan akidah kami, iman kami, Islam kami hingga ke akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada pagi ini, wahai Allah, menjadi penyebab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami itu satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Wahai Allah, kukuhkanlah ukhuwah sesama kami dan jauhkanlah berpecah belah sesama kami, wahai Allah. Wahai Allah, rezekikan kepada kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga, wahai Allah, untuk sempat menyebut kalimah-Mu, la ilaha illallah, sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semua.